suara. Hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pengunjung yang menghadiri Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun ini 2023. Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang terakhir Pesta Buku kita. Saya jemputlah untuk singgah ke kemah kami di Akademi Jawi Malaysia ni 3102. Tak ada. Ada. Okey. Seperti biasanya memang setiap hari kita akan ada sesi untuk membicarakan buku-buku yang kita terbitkan. Selain daripada kita menyediakan kandungan Jawi secara penerbitan, kita juga di kemah ini kita akan cuba memperkenalkanlah karya-karya ini, juga membincangkan beberapa kita kata isi-isi penting lah untuk para pembaca yang untuk relate dan juga boleh memahami kenapa kita terbitkan buku-buku ini juga. Alhamdulillah bersama kita hari ini ialah Dr. Muhammad Hilmi bin Ramli, merupakan seorang pensyarah di RZS Casis. Beliau juga buku yang kita akan bedah pada hari ini ialah buku yang paling hangat lah, yang terlalis berhari-hari, iaitu Hai Ibn Yaqzan, Risalah Hai Ibn Yaqzan. Dan Dr. Hilmi ada menulis kita panggil apa, pengenalan kepada buku ini. Terima kasih Doktor kerana sudi hadir untuk membincangkan buku ini. Mungkin saya akan mulakan perbincangan kita. Mungkin doktor boleh cerita sikitlah pengalaman doktor mula-mula encounter untuk risalah ini diberikan pengenalan. Kalau doktor boleh cerita sikit bahagian itu, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, salatu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada saudara Faroni. Saya dengar. Saya rasa terhormat dan terima kasihlah kepada Akademi Jawi Malaysia kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang sebuah karya yang saya rasa sangat pentinglah untuk kita tahu, dan karya ini pun dikatakan yang dalam senarai 5 terlarislah di Akademi Jawi ni. Jadi risalah yang saya ingin kongsikan ini adalah risalah yang dinamakan Risalah Hai Ibn Yaqzan. Dan sebenarnya saya bukanlah penulis kepada karya ini ataupun yang yang mentransliterasikan buku ini, tetapi saya mengkaji buku ini dan juga memberikan kata pengantar ataupun pendahuluan kepada karya ini. Pertamanya, Risalah Hai Ibn Yaqzan ini saya mula-mula berkenalan dengan karya ini. Saya ingat lagi semasa saya belajar di Casis, masa saya di peringkat master, bila tak silap saya Profesor Zaini lah, Profesor Zaini Muhammad Osman, beliau berkongsikan beberapa karya-karya besar ulama kita lah, ilmuwan kita, ahli falsafah kita. Dan di situ juga beliau menyebutkan sebuah karya yang bersifat natural philosophy lah, yang dihasilkan oleh Ibn Tufail, yang dinamakan Risalah Hai Ibn Yaqzan. Jadi nama kitab ini telah terakam dalam minda saya, dan saya tidak ada kesempatan untuk membaca lebih lanjut sebab bagi saya benda tu tidak menarik perhatian sangat. Tetapi bila saya ingat tahun lepas, bila Saudara Syukri berkongsikan saya satu manuskrip Jawi yang bertajuk Risalah Hai Ibn Yaqzan, yang ditulis oleh Ahmad Abdul Qadir Ibn Abdul Rahman Al-Filani, yang mana manuskrip tersebut ditulis pada tahun 1918. Jadi bila diberikan manuskrip itu, saya rasa sangat teruja lah untuk saya membaca dan saya mengkaji, dan saya juga merujuk kepada terjemahan bahasa Inggeris yang telah dibuat sebelum itu, dan juga karya asli dalam bahasa Arab. Sebab tu saya rasa bermulanya pengkajian saya kepada karya Risalah Hai Ibn Yaqzan ini
apabila saudara Syukri berkongsikan manuskrip tersebut. Dan ini saya rasa sangat menarik untuk kalau kita nak telusuri kenapa karya seperti ini agak lewat muncul dalam dalam negara kita ni. Itu dulu. Terima kasih Dr. Hilmi. Saya nak teruskan dengan mungkin kita berkenalan sedikit dengan pengarang ini. Kalau Dr. Hilmi boleh perkenalkan sikit siapa Ibn Tufail ini, dan kenapa Ibn Tufail ini mengarang risalah sebegini. Dan itu saya kira boleh memberi gambaran lah kepada kenapa kemudiannya dia sangat popular kan, tentang falsafah dan natural philosophy seperti Abang Hilmi sebut ni. Silakan. Okey, Ibn Tufail ni adalah nama, bukan nama sebenar lah. Ibn Tufail ni biasanya dalam tradisi Arab ni dia macam gelaran lah. Nama penuh penulis ni ataupun Ibn Tufail ni ialah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qisi, dan dikenal sebagai Ibn Tufail. Dan yang menariknya, Ibn Tufail ni dilahirkan di sebuah negeri di kawasan Gharnatah lah, di Gharnatah ni saya ingat di kawasan Andalusia tu lah. Ibn Tufail ni kalau kita belajar bahasa Arab, Tufail tu di isim saghir. Maknanya kalau kita macam contohnya macam isteri Nabi kan, dikenali sebagai Humairah kan. Humairah tu isim saghir daripada hamrah, kemerahan. Jadi kalau bila kita gunakan Tufail tu, fu'ail dalam bahasa Arabnya, dia menggambarkan rasa kecintaan. Maksudnya bila kata Humairah tu, Nabi panggil Humairah tu kepada isteri Nabi tu, dia rasa cintalah. Tapi ada juga Tufail ni dia merujuk kepada kalau kita nak mengatakan satu benda kecil kan, macam kitab ni kalau kita nak kata kitab ni kecil, dia panggil kutaib. Kalau orang tu nak bagi orang tu kecil, Tufail. Tiflun tu budak. Tufail tu dia macam budak kecil macam tu. Jadi saya ingat ini keindahan bahasa Arab lah. Tapi saya tak pasti sama ada Tufail tu merujuk pada fizikal yang kecil ataupun macam mana. Ibn Tufail ni dia meninggal pada 1185. Kalau kita belajar ataupun kita telusuri sejarah Islam, 1185 ni adalah kurun ke-12, dan Imam Al-Ghazali meninggal 1111. Jadi kita lihat semasa kurun ke-10, 11 dan 12 ni merupakan kurun di mana ramai ulama-ulama besar kita ada. Dan Ibn Tufail ni juga seorang ahli falsafah, seorang ahli matematik, seorang ahli perubatan, dan dikatakan beliau juga sangat hebat dalam ilmu perubatan ni, sehingga kan dilantik menjadi penasihat kepada Sultan pada waktu itu, Sultan Abu Yusuf. Dan beliau juga merupakan guru kepada Ibn Rushd. Ibn Rushd kalau kita kenal seorang tokoh ahli falsafah juga, yang mana Ibn Rushd menulis satu buku yang bertajuk Tahafut At-Tahafut, sebuah karya yang sebuah karya yang usaha menjawab tahafut Al-Falasifah Imam Ghazali. Jadi di situ saya ingat latar belakang Ibn Tufail ni dia bukan calang-calang, cumanya dia tak dikenali sangat berbanding dengan Ibn Rushd anak murid dia dan tokoh-tokoh sebelum itu macam Imam Ghazali sendiri, Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Dan saya ingat itu satu perkara yang mungkin bila karya ini dihasilkan, kita dapat memperkenalkan lagi tokoh Ibn Tufail. Dan kenapa karya ini menjadi bukan setakat rujukan kepada dunia Islam, tetapi rujukan kepada Barat. Saya sebutkan di sini sebelum saya masuk kepada kandungan tu, risalah Hayy Ibn Khaldun ni adalah sebuah risalah berkenaan dengan seorang budak, yang mana budak tu ditinggalkan di sebuah pulau. Pulau tu tidak ada penghuni manusia, tidak ada haiwan buas, tetapi budak itu dibesarkan oleh seekor rusa ataupun kijang betina. Cuba bayangkan, maknanya dibesarkan sampai peringkat umur 7 tahun, 14 tahun, 21 tahun, sehingga dewasa. Dan di situ beliau melihat bahawa beliau bukan bersorangan, dan beliau juga bukan hidup dicipta secara tiba-tiba. Jadi maknanya sampai satu peringkat itu beliau boleh sampai kepada satu kesimpulan bahawa ada pencipta yang lebih agung menciptanya, tetapi beliau tidak boleh memberi nama kepada pencipta tu. Sebab tu pengaruh risalah ini menyebabkan Barat menterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Inggeris dan sebagainya. Dan
banyak pengadaptasian cerita ini dimasukkan dalam filem. Contohnya macam Tarzan, Mowgli, dalam novel Robinson Crusoe. Jadi nak menunjukkan bahawa mereka juga meraihkan karya seperti ini. Saya ingat itu dahulu mukadimah lah. Saya kira Dr. Hilmi dah memberi sedikit ringkasan tentang apa cerita dalam buku. Saya baru nak tanya tentang tu tadi, tapi tak apalah, kita akan teruskan kepada mungkin kat sini ada satu soalan yang saya kira menarik dalam tulisan Dr. Hilmi. Bila Dr. Hilmi bertanyakan dalam bahagian falsafah Hai Bani Azan tu sendiri. Tadi macam Dr. Hilmi cerita tentang ringkasan tu, kita boleh lihat betapa semangat ingin tahu tu lah, curiosity dalam perkembangan manusia tu sangat penting kan, dan itu dikisahkan dalam bentuk tu. Cuma mungkin kalau boleh diberikan sedikit latar belakang falsafah tu, supaya orang bila membaca cerita ni dia mungkin tak direct, dia tak boleh tangkap kenapa ada semangat curiosity sebegitu kan. Dan itu saya kira kalau yang semalam Dr. Syed Ali Taufik cakap, di actually macam conditional logic tu kan, dikisahkan dalam bentuk kisah bangau-bangau, ni sebab ni sebab tu, dan ini saya kira hampir lebih kurang sama lah dalam bentuk perkisahan yang nak menunjukkan semangat curiosity tu. Mungkin Abang Dr. Hilmi boleh urai lebih lanjut tentang falsafah ni sebalik. Okay, terima kasih Farani. Saya ingat bagaimana kita berinteraksi dengan karya seperti ini sangat penting, sebab karya ini adalah novel ataupun pesuratan falsafah. Kalau dalam bahasa sekarang ni dia kira sebagai macam novel fiction lah. Yang pertama, kenapa Ibn Tufail menulis karya seperti ini? Sebab itu tak dijelaskan secara terang lah. Tetapi dalam risalah yang asal dalam bahasa Arab dan risalah Jawi yang kita temui ni, beliau sebutkan bahawa ada seorang kawan beliau meminta untuk menulis tentang hikmah al-masyriqiyah, tentang falsafah ketimuran. Kat situ menunjukkan bahawa bila Ibn Tufail diminta oleh rakan beliau untuk menulis manuskrip tersebut, cerita tersebut, Ibn Tufail menulis dalam bentuk novel, dalam bentuk penceritaan. Dia bukan dalam bentuk yang kita biasa dengar tu macam macam cerita yang akademik kan, ilmiah kan, tetapi dalam bentuk yang macam inilah, penceritaan. Dan menarik sebab kalau kita lihat macam mana ini merupakan, kalau dalam kajian kita, merupakan sebuah karya yang tidak pernah dibuat sebelum ni lah, dari segi penceritaan falsafah dalam bentuk macam ni. Kalau di barat, kalau siapa yang sekarang ni dah baca buku The Sophist World, dah baca dah The Sophist World. Sophist World adalah cerita fiction berkenaan dengan falsafah kan. Dan kalau kita baca karya tersebut, buku tersebut, asalnya buku tu dalam bahasa Sweden kan. Saya ingat bahasa Sweden, Norway kan. Jerman okey. Tapi dia terjemahkan bahasa Inggeris dan banyak bahasa kan. Dan kita baca tu, kalau kita ikuti penceritaannya, kita pun boleh tenggelam kan dalam benda tu, cerita. Jadi dalam kisah ini pun sebenarnya keunikan dan keterlibatan diri kita dalam benda ni, mungkin kalau kita baca dengan teliti, dan mungkin peranan bahasa tu penting lah. Kalau siapa yang mungkin menguasai bahasa Arab, dia boleh baca nanti bahasa Arab. Tapi macam dalam keadaan kita sekarang ni, kita ada manuskrip Jawi, dan manuskrip Jawi pun telah ditransliterasikan dan dirumikan oleh Akademi Jawi. Jadi mungkin kita boleh menghayati macam mana penceritaan yang dibuat oleh Ibn Tufail dalam buku beliau ni. Jadi bagaimana persoalan falsafah itu yang dimasukkan dalam ni, seperti yang saya sebutkan tadi tu, dia adalah persoalan daripada rakan beliau yang ingin minta beliau untuk menceritakan tentang hikmah ketimuran. Apa maksud falsafah ketimuran ni? Maksud falsafah ketimuran ni adalah falsafah yang merujuk kepada ahli falsafah awal yang seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Kindi. Dalam dunia Islam ni dia ada dua. Ada Maghrib, ada apa? Masyrik. Masyrik ni merujuk kepada ketimuran. Maghrib tu merujuk kepada Andalus, Morocco, kawasan situ, Algeria semua tu. Masyrik timur, Maghrib barat. Jadi sebab itu benda itu menyebabkan Ibn Tufail menceritakan dalam bentuk cerita, bukan dicerita dalam bentuk Ibn Sina siapa, Al-Farabi siapa kan. Itu bentuk yang
yang biasalah, tetapi dalam penceritaan falsafah. Jadi dalam kisah ini, apa yang diangkat dalam penceritaan ini adalah peranan akal. Dan dalam tradisi falsafah, akal itu merupakan fakulti yang paling tinggi yang boleh menentukan kebenaran. Dan kalau kita baca karya-karya falsafah barat pun, akhirnya mereka akan menggunakan akal untuk mencapai kebahagiaan. Sebab tu dalam tradisi Islam, apabila tokoh-tokoh macam Al-Farabi, Ibn Sina, yang juga mereka ini sebagai penerus kepada tradisi falsafah Yunani tu, Aristotle dan sebagainya tu, jadi mereka juga menjadikan akal itu sebagai sebagai fakulti yang paling tinggi. Sebab tu di kalangan ahli falsafah kita ni sampai kepada satu kesimpulan bahawa ada natural prophetic. Maknanya ada nabi yang natural. Sebab apa? Sebab bagi mereka ni, itu mereka punya logical reasoning. Sebab mereka melihat bahawa akal tu dia ada potensi dia ada peringkat-peringkatnya tu. Kalau akal setiap seorang itu mencapai satu peringkat, dan peringkat yang paling tinggi tu, peringkat yang paling tinggi itu menurut logik mereka boleh mendapat wahyu. Tetapi ini bertentangan dengan ahli falsafah Islam seperti Imam Ghazali dan perasaan atas di sini. Maksudnya kenabian tu bukan melalui proses akal tu, bukan melalui martabat-martabat akal, tetapi kenabian tu adalah pilihan Allah Ta'ala. Kat situ nampak dia punya pemisahan tu kan. Jadi sebab tu dalam keadaan ini Ibn Tufail juga menonjolkan kekuatan akal untuk mengetahui kebenaran. Dan menariknya, saya tak akan cerita semua sebab saya cadangkan belilah buku ni. Tapi saya akan bagi teaser saja. Teaser. Maksudnya kenapa benda ni penting? Sebab sekarang ni kita berhadapan dengan situasi masyarakat kita ni, anak muda kita sendiri, kita percaya kepada potensi diri kita ni. Kita boleh fikir lebih jauh, kita boleh articulate banyak benda. Tetapi adakah kita sedar bahawa akal kita ni ada batasannya? Dalam kisah ini, Ibn Tufail menceritakan budak ini, nama dia Hai, Ibn Yaqazan, anak kepada kesedaran. Budak ini merupakan dilahirkan oleh ibunya, dan ibunya takut anak ini diketahui oleh abang dia mesti raja, dan ditinggalkan di sebuah pulau. Jadi bila ditinggalkan sebuah pulau tu, dia hidup bersendirian. Dan bila hidup bersendirian tu, dia sampai satu peringkat umur 7 tahun sebagai contoh, dia boleh tahu nilai malu. Dia lihat haiwan, burung semua tu ada kepak boleh tutup dia punya badan semua. Tetapi dia sebagai manusia, dia sebagai makhluk macam dia tu, tidak ada sesuatu yang boleh tu menutup rasa malu tu. Jadi dia pun cuba nak berebut dengan haiwan lain, kepak-kepak burung yang dah mati dan daun-daun besar untuk tutup. Jadi benda tu dia trigger dia punya rasa malu tu. Sampai satu peringkat yang lebih peringkat dewasa lagi tu, dia boleh tahu bahawa alam ini ada sesuatu yang mencipta, ada pencipta yang lebih besar. Yang kalau kita lihat dalam semalam Datuk Syed Ali punya syarahan tu, Datuk Syed Ali kata natural philosophy ni dia biasa di barat. Sebab orang barat ni dia boleh sampai satu peringkat, mereka boleh tahu bahawa setiap kejadian alam ni ada intelligent designer, ada supreme being, tapi dia tak boleh nak namakan siapa. Sebab tu dalam hal ini, Ibn Tufail sebenarnya cuba nak menyampaikan bahawa memang akal kita boleh sampai ke tahap yang tinggi, tetapi tahap yang tinggi itu, pencipta tu tak boleh diketahui siapa nama dia, apa sifat dia, apa dia punya seruan dia tau, melainkan melalui agama. Sebab tu agama Islam datang untuk memberitahu Tuhan itu adalah Allah. Sifat-sifat Tuhan tu macam mana? Maha mendengar, yang wujud, kekal, kidam, sebagainya. Dan apa suruhan itu? Sebab tu di sini menunjukkan bahawa Ibn Tufail merupakan menceritakan potensi akal yang paling tinggi, tetapi kita sedar bahawa benda itu tidak cukup, melainkan agama yang akan datang untuk memberitahu tentang hakikat sesuatu benda. Okey, menarik penjelasan itu tentang yang saya nak sambung lagi, terkait dengan kebenaran yang akal capai, dan kemudiannya kalau dalam konteks Islam tu barangkali dia tak tersurat kalau dalam karya-karya falsafah, sebab yang diutamakan adalah akal macam Dr. Hilmi sebut tadi, dan kebenaran yang dicapai oleh akal.
Tapi seolah-olah dalam dunia Islam tu benda tu diambil secara mudah, maksudnya taking for granted, dan kita ada satu lagi tahap kebenaran, iaitu kebenaran agama yang diberikan dalam wahyu. Dan itu tidak bercanggah bagi kita dalam dunia Islam. Menariknya karya Hai bin Yaqzan ni dia banyak diterima di barat juga, seperti yang Dr. Jimmy sebut. Bahkan dalam sejarah pun memang banyak diterima di barat. Ibn Rushd punya falsafah Averroism tu memang sangat masyhur di barat. Saya curious cara mereka menerima hal itu, sebab bagi mereka kebenaran akal mungkin lebih utama sekarang berbanding kebenaran agama, khususnya pengalaman beragama mereka dengan agama Kristen. Boleh Abang Henry ceritakan sikit cara penerimaan mereka? Kita menarik kalau kita lihat macam mana karya seperti Hai bin Yaqzan ini sebenarnya diperkenalkan oleh orang barat kepada kita. Kan menariknya tu. Dan kita sendiri sebenarnya bukanlah kata benda tak penting, tetapi bagi kita ada karya-karya yang lagi tinggi yang boleh menjelaskan hakikat kebenaran melalui karya-karya tasawuf contohnya. Jadi sebab tu kalau kita lihat tradisi kita ni dah cukup kaya. Ada tradisi falsafahnya, ada tradisi kalamnya, ada tradisi tasawufnya. Jadi setiap tradisi ni dia ada dia punya perbincangannya tu. Tetapi dalam perbincangan yang paling tinggi adalah perbincangan falsafah. Jadi sebab itu persoalan kebenaran boleh diketahui dan boleh rasain dengan hakul yakin tu melalui tasawuf. Sebab tu karya ini sebenarnya diperkenalkan oleh barat dan disampaikan kepada dunia kita. Tapi bukan bermakna kita menolak ataupun kita menafikan sumbangan Ibn Tufail ini. Dan Ibn Tufail merupakan guru kepada Ibn Rushd. Dan kita tahu pada kurun ke-12 itu barat melalui zaman Dark Ages kan. Dia baru nak bangkit lagi, Jadi apabila mereka belajar dengan dunia Islam, mereka terjumpa karya seperti ini. Jadi karya ini menjadi booster kepada semangat moral mereka. Sebab mereka dah ada konfrontasi yang panjang dengan gereja semua, ahli-ahli saintis mereka, ahli falsafah mereka, dihukum, ditekan sebagainya. Jadi mereka mendapat sokongan moral daripada karya-karya umat Islam, tokoh-tokoh Islam. Jadi karya Ibn Rushd termasuk Ibn Tufail ini mendapat tempat dalam tradisi barat ini sebab mereka mengangkat akal sebagai fakulti yang paling tinggi. Sebab tu bila kata Ibn Rushd ni, dan Ibn Rushd kita tahu, with due respect to him, dia ada teori yang sangat menjadi asas penting kepada perkembangan saintifik di barat, iaitu double sword truth. Maknanya ada kebenaran yang dua. Satu kebenaran yang datang daripada falsafah, yang kedua kebenaran yang datang daripada agama. Sebab tu bila Ibn Rushd bercakap benda ni, benda tu mendapat tempat di barat. Sebab bagi mereka, ahli falsafah mereka boleh membuktikan bahawa mereka boleh mencapai kebenaran tanpa bergantung pada gereja. Jadi ahli falsafah ini yang mereka bangkit, ada sokongan moral, ada semangat. Jadi kat situ menjadi booster kepada tamadun barat tu lah, semangat berfikir mereka tu. Jadi bila benda itu berkembang dan mereka juga akhirnya bila falsafah sains itu mendapat tempat, akhirnya agama itu juga ditekan sebenarnya. Kan? Jadi sebab itu kalau dalam saya punya pengenalan ni, saya ada sebut, saya ada petik Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud punya pembentangan semasa seminar Imam Ghazali baru-baru ni. Beliau sangat dalam dari segi pemerhatian beliau. Dia kata apa? Di sebalik kejayaan Ibn Rushd diangkat sebagai hero di barat, ada akibat dahsyat ajaran Ibn Rushd yang dilalui oleh orang-orang agama Kristian di Eropah yang dikenali sebagai nama latin sebagai Averroes, yang mengajar di Perancis dan Itali, iaitu mereka berdepan dengan dilema sama ada harus meninggalkan agama Kristian mereka atau menerima pertentangan antara agama dan falsafah sebagai sifat tabi'i manusia. Jadi maksudnya sebenarnya peringkat awal lagi agama Kristian ni menyerapi masalah untuk mengharmonikan falsafah dengan agama. Jadi bila Ibn Rushd datang ni sebenarnya mencengkam lagi masalah tu. Jadi macam mana orang Kristian barat sendiri nak mengharmonikan benda tu? Seolah macam kita tahu mereka hadapi masalah Kristian, agama dan falsafah. Jadi bila faktor luar datang, Ibn Rushd punya pemikiran tu datang, macam mengukuhkan lagi benda tu. Jadi dalam diri jiwa orang barat tu macam terus dalam dilema, macam mana nak teruskan tu. Padahal mereka tak tahu, walaupun peringkat awalnya mereka rasakan Ibn Rushd tu membantu mereka, tapi sebenarnya mencengkam lagi masalah tu. Jadi sebab itu
saya rasa ini mereka tak sedar. Mereka rasa mereka mengangkat semangat rasional itu, tetapi tidak. Sebab tu bila kita balik kepada pengaruh Ibn Tufail di barat, sebenarnya mereka mengambil itu saja. Mereka tidak boleh sampai kepada satu kesimpulan bahawa akal itu ada hadnya. Itu mereka tak terima. Mereka masih mengangkat akal itu ada potensi yang berterusan. Sebab tu saya rasa ini sumbangan besar umat Islam, ulama kita ni. Kita tahu had-had setiap ni, tetapi kita meletakkannya di tempat yang masing-masing, tempat yang khusus untuk setiap potensi ni.